Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. So, kita nak sambung soalan ramalan daripada Cikgu Azman Rizki. Okey, so kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, penyelesaian menggunakan kaedah metrik tidak dibenarkan. So dekat sini dia tak benarkan menggunakan kaedah metrik. Biasanya dia akan boldkan lah. Okey, so kita pergi kepada soalan Rajah menunjukkan dua jenis tempat duduk roller coaster di sebuah fun fair lah. Okey, so kita ada package P, kita ada package Q. Okey, pada suatu masa tertentu sebanyak 18 roller coaster package P dan package Q dengan kapasiti penuh digunakan dan jumlah kutipan tiket yang diperolehi kedua-dua package itu ialah 187. Hitung bilangan package P dan package Q yang digunakan pada masa tersebut. Okey, so sekarang ni kita ada package P, package Q. Pada suatu masa tertentu sebanyak 18 roller coaster. So kita dapat point dia dekat sini Maksudnya package P tambah package Q sama dengan 18 lah. Okey, seterusnya so ni harga package, maksudnya 9P tambah dengan 14Q, so kita dapat 1887. Okey, so kita selesaikan lah. So 9P tambah dengan 14Q sama dengan 187. So kita guna kaedah penghapusan. Paling mudah penghapusan. Okey, so cikgu nak samakan P lah. So kalau dekat bawah 9P, so atas pun 9 lah, darab 9 Maksudnya persamaan pertama ni darab dengan 9. So 9 darab P, 9P tambah 9 darab Q, 9Q. Okey, sama dengan 18 darab dengan 9. So cikgu tekan kalkulator, 18 darab 9 darab dengan 9, so dapat 162. So 162. Okey, ni persamaan 2. So yang ni persamaan 3. So persamaan 3 kita tolak dengan persamaan 2 3 tolak persamaan 2. So persamaan 2 ni saling balik. 9P tambah 14Q sama dengan 187. So 9P tolak 9P habis. So dekat sini pun tolak 9Q tolak 14Q. So kita dapat tolak 5Q sama dengan 162. So dekat sini pun tolak juga 185. So tolak 25. Okey, negatif-negatif potong Jadi Q sama dengan 25 bahagi dengan 5, so dapat 5. Okey, jadi hitung bilangan package P dan package Q. So package Q 5 lah. Okey, seterusnya package P gantikan sajalah. Okey, so P tambah Q 5 sama dengan 18. So P sama dengan 18 tolak 5, so dapat 13. So settle. Okey, markah dia 4 markah datang daripada mana? So bila ada pertukaran ni, pengiraan kita ni 1 markah, kaedah 1, so 3 markah dan kat sini 1 markah, 4 markah lah. Mudah sangat-sangat Okey, seterusnya soalan yang ke-8. Soalan bulatan. Okey pelajar biasakan bila dapat saja soalan bulatan 2 je pelajar belajar So luas pai j kuasa 2 lilitan bulatan 2 pai j. Ni biasakan dalam kepala pelajar dah. Okey, so kita tengok soalan Dalam rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak OPQ. O
PQ, segitiga bersudut tegak, maksudnya 90 darjah kat situ Okey, diberi cos POQ, POQ cos 60. Okey, ORQ ialah 14, ORQ. So panjang ni adalah 14. Okey, menggunakan pi hitung luas rantau belorik. So nak cari rantau belorik kena tahu jejari dululah. Okey, so macam mana kita nak cari jejari dekat sini? Ni nak cari panjang kat sini Okey, so kita tahu segitiga. Okey, kalau saya hantu, maksudnya cos 60 sama dengan sebelahan ni kita andaikan dia X ataupun J lah, senang jejari. So J per dengan 14. So 14 bagi sebelah. So tekan kalkulator, 14 cos 60. So 14 cos dengan 60. So pelajar akan dapat jejari dia 7. Okey, ni first step lah. Okey, seterusnya kita nak cari luas kawasan yang belorik lah. Okey, maksudnya bulatan ataupun P bulatan besar lah. Cikgu ambil bulatan besar dulu Okey, so sudut dekat sini 300. Jadi bulatan dulu bulatan besar. Okey, luas bulatan pi j kuasa 2 lah. So sudut dia 360. 300. Okey, 300 per dengan 360 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejari yang kita dapat tadi 7 kuasa 2. Kita just tekan kalkulator sajalah. Okey, so kita akan dapat 300 per 360 darab dengan 22 per dengan 7 darab dengan 7 kuasa 2. Okey, so pelajar akan dapat cikgu suka guna perpuluhan 128.33. 128.33. So ni untuk yang cikgu lorek ni. Yang merah ni, ni yang cikgu lorek. Okey, seterusnya kita cari segitiga lah. Okey, kita cari segitiga pula. So segitiga kita tahu so kat sini 14, jejari dia 7. So boleh cari PQ lah. So PQ dia kita dapat 14 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 So PQ sama dengan 14 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 lah. Okey, so kita akan dapat punca 14 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. So 147. So punca dia 12.13. Okey, so akan dapat 12.13 So punca berapa tadi? 14 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. Okey, kan pelajar keliru 147 147. So dekat sini pelajar akan dapat 12.13. So kita nak cari kawasan yang belorik tu, segitiga ni tolak dengan bulatan lah. Okey, so cikgu settlekan segitiga dulu. Segitiga. Okey, formula dia 1/2 darab tapak 12.13 darab dengan tinggi dia 7 lah. Okey, so kita akan dapat 12.13 darab dengan 7. So kita bahagi dengan 2. So kita akan dapat 42.455. 42.455. So yang ni ditolak dengan bulatan ni lah. Okey, yang cikgu buat warna biru ni. Okey, sebab kita tak nak yang ni So 60
per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. So kita akan dapat 60 per 360 darab 22 per dengan 7 darab dengan 7 kuasa 2. So pelajar akan dapat jawapan dia 25.67 So tolak 25.67. So 42. So kalau kita kira total cikgu tulis semula. So cikgu padam lah. Maksudnya 128 ni total 128 tolak dengan 42.455. Ditolak, bukan tolak ni tambah. So tolak dengan 25.67. So pelajar akan dapat jawapan akhir dia. Cikgu kira terus 128.33 tolak dengan 42.455 tolak dengan jawapan kita tadi. So pelajar akan dapat jawapan dia 60. Betul ke ni? Salah je. Okey, cikgu kira semula. So kat sini semi bulatan segitiga ni 1/2 darab tapak darab dengan tinggi dia 7. So 12.13 darab dengan 7 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 42 ni. Okey, ditolak dengan, so cikgu kira kat sini 60 per 360. Okey, darab dengan 22 per dengan 7 darab dengan 7 kuasa 2. So pelajar akan dapat 16. Okey, so yang kita dapat yang ni tolak dengan yang ni akan dapat 16. So cikgu padam balik yang ni. Ni tolak ni dapat 16. So kita tambah sajalah 16.79. 16.79. So jadi kita tambah dengan 128.33 128.33. So pelajar akan dapat 145.12. 145.12. Okey, serabut Okey, yang penting pelajar faham lah. Okey, pelajar cuba, pelajar tengok sama tak dengan jawapan cikgu. Okey, so 2 soalan. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni soalan insurans lah. Okey, Encik Jeffrey menginsurankan sebuah rumah miliknya yang dianggarkan bernilai 300,000. Okey, dengan sebuah syarikat insurans di mana perjanjian koinsurans 80-80-20 dengan deductible 5,000. Dia bersetuju untuk memberi ataupun membeli pelindungan berjumlah 220,000. Okey, dalam kejadian kebakaran, rumah Jeffrey telah mengalami kerugian 65,000. Hitung jumlah insurans yang boleh dituntut. So sekarang ni kita kena tengok insurans yang dituntut. Jumlah insurans yang boleh dituntut. So sekarang ni perjanjian dia 80-20. So kena cari dululah 80 per 100 didarabkan dengan 220 darab dengan nilai rumah dia ni 300,000 ni. Okey, so potong 2. So 8 kali 3 24. So 240,000. Okey, yang ni dia sepatutnya belilah. Okey, so sekarang ni untuk soalan ni dia tidak beli banyak ni, dia beli 220,000. Okey, so kalau kita guna formula pelajar tahu pampasan sama dengan insurans yang dibeli
yang dibeli bahagi dengan insurans yang harus dibeli, darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. So yang ni kita boleh kira teruslah. So kalau kat sini dia beli 220,000, tu 23 bahagi dengan 240,000, 3 darab dengan kerugian dia 65,000, tolak dengan deductible dia 5,000. Okey, so dekat sini kalau kita kira pampasan dia dapat berapa ni? Okey, so tekan kalkulator lah. 220,000, 220 tu 23 per dengan 240, 123. Okey, darab dengan 65,000 tu 23. Okey, sama dengan tolak dengan deductible 5,000. Okey, so sepatutnya dia dapat pampasan 5458. 5458 betul ke ni? Okey, so kita dapat 5458 3.33 lah. Okey, hitung jumlah insurans dalam RM yang boleh dituntut. So ni jumlah pengiraan kita lah. Okey, jadi yang boleh dituntut mesti tolak dengan deductible lah. Okey, so yang ni yang dia terima, yang diterima. Okey, hitung penalti insurans yang ditanggung oleh Encik Jeffrey. So kalau penalti kita tengok 65,000 ni tolak terus dengan jumlah dia tu. Okey, so 65,000 3 tolak dengan 54,583.33. Okey, hitung pampasan yang diterima tadi So pampasan, so dia terima banyak ni. Okey, so penalti kita tolak je lah. Kita tolak, so kita akan dapat berapa ribu ni. Penalti ni ditolak dengan deductible. Sekejap hitung penalti yang ditanggung. Okey. Okey, so penalti ni, yang ni kita dah tolak dengan deductible Okey, ditolak dengan deductible. So kalau penalti dia mesti tambah dengan deductible lah. Okey, tu yang jawapan dia 65,000 tolak dengan 59,583.33. So dikenakan penalti RM 55,400 16.667. So senang je untuk soalan insurans ni Okey, settle soalan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni soalan metrik lah. Okey, dalam satu pertandingan kuis pengetahuan am seramai 13 orang peserta. Okey, bagi setiap kumpulan akan menjawab beberapa soalan lah. Okey, yang akan memberi markah X markah untuk jawapan tepat. So kat sini X. Okey, dan Y markah untuk yang kurang tepat Y. So pasukan super muncul sebagai juara dalam pertandingan setelah mengumpul 10 mata. So 10 mata lebih daripada pasukan perdana yang hanya berjaya mengumpul 92 mata. So dekat sini 92. So ni 10 ni lebih daripada dia lah. Okey, maksudnya tambah dengan 92 lah. Okey, so 102. Okey, so macam mana kita menggunakan kaedah metrik cari nilai X dan nilai Y. So 10X tambah 3Y sama dengan 102. So persamaan yang kedua 8X tambah dengan 5Y sama dengan 92. Okey, kita selesaikan menggunakan kaedah metrik. Kat sini dia dah highlight dah. Jadi kaedah lain tidak diterima lah. Okey, kaedah metrik nombor 1 bentuk metrik lah.
Okey, cikgu nak tekan kalkulator dulu siap-siap. Okey, mode equation. So ada dua pun boleh ubah. So A1 adalah 10, B1 3, C1 102. A2 dia adalah 8, B2 adalah 5, C2 adalah 92. So pelajar akan dapat X9 Y4. X9 Y dia dapat 4. Okey, ni jawapan dia lah. So kita tulis bentuk matrik dulu, 3 8 5. So XY sama dengan 102 90 92. So XY ni biasakan sebaris pelajar Jadi 1 per. Okey, yang ni bawa pergi sebelah songsangkan dia lah. 10 darab 5 50 tolak dengan 8 darab 3 24. Okey, so kita terbalikkan dia 5 dengan 10. Kita tukar simbol. Okey, so 102 92. So 1 per 26. So 5 negatif 3 negatif 8 10. 102 92. Okey, so jawapan pelajar dah ada dah. X9. So XY X9 Y dia 4. X sama dengan 9, Y sama dengan 4. Okey, settle. 4 soalan 4 soalan yang cikgu sempat untuk hari ni lah. Okey, dan kalau kita nak bincang satu lagi boleh tak? Untuk setengah jam. Okey, soalan kebarangkalian. So cikgu nak bincang satu lagi Okey, rajah 11 menunjukkan sebuah roda berputar lah. Okey, berlabel dengan angka dan dua kotak soalan. So kita ada kotak P dan kotak Q berlabel dengan huruf. Okey, so roda itu berputar sekali. Putar sekali dan dicatatkan bacaan yang ditunjukkan oleh anak panah. Jika dapat nombor genap, okey, sekeping kad diambil daripada kotak P. Kalau dapat nombor ganjil diambil daripada kotak Q. Okey, dapatan daripada aktiviti dicatatkan. So senaraikan ruang sampel. So ruang sampel semua sekali lah. Okey, semua yang ada. Jadi tak ada jawapan dekat sini tak ada jadual diberi So ruang sampel kita tengok yang pertama sekali. Kalau dia nombor genap. Okey, so nombor genap kita ada 2. Katalah 2. Okey, ni sebenarnya jawapan dia ni ada jadual ni. Okey. Kalau cikgu nak listkan ruang sampel ni terlalu banyak Jadi ruang sampel dia ada berapa ni? Cikgu share jawapan. Okey, so cikgu share jawapan Ni roda nombor genap. Okey. Ni roda nombor ganjil. Okey, so dia kata kalau dapat nombor genap, so 2 dan 4 tu, 2 dan 4 dia ambil daripada kotak P ni lah. Kasut tu lah. Okey, dia ambil daripada kotak kasut. So 2K, 2A, 2S, 2 ni semua ruang sampel dia. Okey, ni ruang sampel untuk nombor genap. Okey, kalau nombor ganjil dia ambil daripada roda trim tu lah. Okey, so ini adalah jawapan dia. So ruang sampel dia, senaraikan ruang sampel, kena list semua ni. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ada 18 lah ruang sampel dia. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan, hitung kebarangkalian. Okey, bagi roda berlabel nombor ganjil dan berlabel huruf M. Okey, pelajar tengok kalau nombor ganjil dengan huruf M, so kita ada 2 saja. 7M dengan 9M. So kalau pelajar jawab 2 per dengan ruang
ruang sampel. So 18 lah. So kecilkan 1/9. Mudah je. Okey. So B1. Kalau B2, okey, bacaan roda berlabel nombor 4. Okey, dan berlabel dengan huruf vokal. So nombor 4 dan nombor vokal. So cikgu buat hijau, nombor 4 dan vokal. So vokal A, E, I, O, U lah. So ada 2. So dia sama juga. Jawapan dia 2/18. So kalau kita buat 2/18 kecilkan 1/9. Okey, dan seterusnya. Bacaan berlabel 2 atau. Apa maksud atau? Nombor 2 atau ni termasuk semua konsonan yang dipilih. Okey, berlabel dengan huruf 2. Semua nombor 2 ni lah. Semua nombor 2 ni. Okey, termasuk dengan, dia kata kat sini, termasuk dengan konsonan yang dipilih. So mana nombor konsonan? So konsonan 2 semua. Okey, kalau cikgu padam nombor yang konsonan. Konsonan kita ada K, S, T 3, 7, E bukan So jadi ni semua adalah nombor konsonan lah. Okey, jadi bila list semua sekali akan dapat 14. So 14/18 kecilkan dapat 7/9. Okey, so rasanya itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. 5 soalan. Okey, cikgu harap membantulah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.